Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك علما واجعلنا مخلصين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Tuan-tuan hadirin mukminin mukminat, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi di dalam pengenalan Qanun Jinayah Syar'iyah. Kita telah pun berkenalan dengan hudud, qisas, diyat dan ta'zir sebelum daripada ini. Malam ini kita akan sambung pengenalan pada muka surat 13 kurungan 1, pelaksanaan hukum hudud, qisas, diyat dan ta'zir. Terdapat perbezaan di antara hukuman-hukuman tersebut. Sekarang pengarang kita cuba bawa kepada kita untuk mengenali hukum-hukum yang telah kita bincangkan. Hudud, qisas, ta'zir dan diyat itu dalam bentuk membuat perbandingan supaya lebih kita kenal satu-satu hukum yang telah kita bincangkan. Satu, kesalahan yang dijatuhkan hukuman hudud dan qisas, hakim tidak mempunyai pilihan untuk menentukan dan menetapkan hukuman hudud dan qisas itu, kerana hukuman tersebut telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, untuk kita lebih kenal hubungan hudud, qisas, ta'zir, diyat apa semua ini. Pertama, kata pengarang kita, lihat kepada hudud dan qisas dari sudut hakim, hak hakim. Hak hakim tidak mempunyai pilihan. Di dalam bab hudud dan qisas, hakim tidak ada pilihan kecuali kerana hukuman itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kerana kita semua sedia maklum dalam pengenalan itu, qisas dan hudud adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zir itu hak adami, hak manusia. Kan? Itu hak kepada hakim, dia bebas ataupun dia terbuka sangat luas untuk menentukan bentuk hukuman kepada pesalah. Adapun dalam perbincangan hudud dan qisas, hakim dia tidak ada pilihan. Dia mesti memilih yang ditetapkan oleh Allah. Itu kan di dalam perbincangan hukum hudud dan qisas. Atas kesalahan jinayah hudud ataupun kesalahan jinayah qisas, hakim tidak ada pilihan lain. Kalau kes bunuh, sabit bunuh, maka hukumannya qisas. Itu tidak ada pilihan kepada hakim. Kalau berlaku kes zina, sabit zina, maka hakim dia tidak boleh sewenang-wenangnya ataupun dia tidak ada hak untuk menukar hukum yang lain, menggantikan hukum rejam kepada penzina ataupun hukum sebat kepada penzina. Itu maksudnya. Hudud dan qisas ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakim hanya menjatuhkan hukuman seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seseorang yang telah disabitkan kesalahannya dalam mahkamah melakukan jinayah syar'iyah yang wajib dijatuhkan hukuman hudud atau qisas, hakim hendaklah menjatuhkan hukuman
hanya mengikut apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tanpa pindahan. Ini perbincangan satu kurungan satu dan satu kurungan dua ini perbincangan yang menunjuk kesamaan dari sudut qisas dan hudud. Samanya di mana? Samanya dua-dua ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hakim tidak ada pilihan. Hakim mesti betul. Hakim mesti jatuhkan hukuman kalau sampai kesalahan seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar yang ditetapkan oleh Allah. Allah kata sesuatu tak boleh memandai-mandai. Kan? Kalau dalam hukum qisas dalam hukum hudud dengan 80 sebab tidak boleh pandai-pandai kurang ataupun lebih. Ini perbincangan menunjukkan dari sudut sama hudud dan qisas. Adapun ta'zir bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ta'zir itu Allah berikan kelapangan untuk hakim membuat ataupun memilih hukuman yang dia rasa layak. Tapi hudud dan qisas ini dia mesti seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kan misalan-misalan yang dibuat. Kurungan A, seseorang yang dituduh mencuri dan telah dihadapkan ke mahkamah. Maka dalam kes ini kan curi adalah jenayah syar'iyah. Curi termasuk di dalam jenayah hudud, kan jenayah hudud. Seorang yang dituduh mencuri dan telah dihadapkan ke mahkamah, maka dalam kes ini apabila hakim telah berpuas hati dan tidak timbul sesuatu keraguan bahawa orang yang dituduh mencuri itu telah sabit kesalahannya dengan adanya salah satu daripada bukti-bukti yang dikehendaki dan yang diperlukan oleh syarak, maka hakim tidak ada pilihan lain, hanya menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas pencuri itu. Hadirin sekalian, ini buat contoh misal. Misal bagi orang yang dituduh mencuri dan telah dihadapkan ke mahkamah. Nampak ya? Bahasa orang undang dia agak tepat, dia cermat. Orang yang dituduh selesai kerana sabitan hukum kesalahan, salah tak salah itu tidak dibuat di luar daripada mahkamah. Dia tak boleh. Orang yang tidak disabit kesalahan tidak boleh dihukum sebagai pesalah. Dia dipanggil sebagai orang yang dituduh. Ya, dicermat orang yang dalam bahasa undang-undang. Orang yang dituduh mencuri setelah dihadapkan ke mahkamah, kan? Maksudnya sabitan kes itu mesti melalui mahkamah. Tak boleh dibuat hukuman di luar daripada mahkamah. Sebab itu hadirin rahmati Allah sekalian, kalau satu orang yang didapati mencuri, masyarakat ataupun orang yang tangkap balu dia setengah matilah, kan? Ini kezaliman yang lain yang ada hak bagi orang yang dipukul itu untuk menuntut di mahkamah nanti penganiayaan kepada dia ataupun orang buat tabuh rekodan. Kan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana tidak boleh dijatuhkan hukuman luar daripada mahkamah. Itu kita kena cermatlah. Malah manapun kena serahkan orang yang dituduh salah itu disabitkan dan dijatuhkan hukumannya oleh mahkamah. Tidak boleh orang perseorangan mengambil tindakan masing-masing. Apalagi kalau seberat memukul, membunuh, memotong tangan dan seumpama dengannya, itu lagi-lagilah tidak boleh diambil di luar daripada mahkamah. Maka dalam kes ini, apabila hakim telah puas hati dan tidak timbul sesuatu keraguan, hadirin sekalian, di dalam undang-undang hudud dan qisas, perkara yang paling penting juga diberikan perhatian kepada keraguan yang ditimbulkan. Keraguan yang ditimbulkan apabila hadirin sekalian, di dalam undang-undang Islam khususnya, beban pendakwaan, beban pembuktian itu terletak di atas pihak yang mendakwa. Beban pembuktian
itu terletak di atas orang yang mendakwa. Kita kata satu orang mencuri, kita tuduh satu orang dengan zina, kita tuduh satu orang dengan tuduhan-tuduhan jinayah syar'iyah yang kita sebutkan. Tiba-tiba kita tidak ada bukti. Kita kata kita tak ada bukti. Kalau hang betul, hang sumpah kata hang tak buat. Betul tak cara tu? Itu tak betul. Dan kita tuduh hang curi, dia kata aku tak curi. Kalau tak curi, hang sumpah kata hang tak curi. Kawan tu boleh sumpah tak? Kawan tu tak perlu sumpah pun. Itu bukan cara pembuktian. Kerana beban pembuktian itu terletak kepada pihak yang mendakwa. Pihak yang didakwa, dia hanya cukup menimbulkan keraguan kepada dakwaan. Ya. Orang yang didakwa cukup menimbulkan keraguan kepada pihak yang mendakwa. Dia apa yang dia dakwa A, B, C, timbulkan keraguan kepada dakwaan-dakwaan dia, maka mahkamah dalam undang-undang Islam mesti menolak kes itu. Idra'ul hudud bisyubhat. Hudud mesti dijatuhkan ataupun mesti digugurkan dengan timbulnya keraguan-keraguan. Beban, kenapa? Kenapa beban pembuktian itu terletak kepada pihak yang mendakwa? Kerana hadirin sekalian, satu orang manusia dia asalnya tidak melakukan sebarang jenayah. Setiap orang kita ni adalah orang yang terpelihara harta kita, terpelihara tubuh badan kita, terpelihara darah kita daripada diambil hukuman. Kerana setiap daripada kita asalnya tidak melakukan jenayah. Bila satu orang yang menuduh kita melakukan jenayah, dan kalau sampai kesalahan jenayah yang dituduh kepada kita itu membawa kita terpaksa dipotong tangan misalnya, membawa kita terpaksa dihukum bunuh misalnya, membawa kita kena dihukum rejam ataupun sebat misalnya, membawa kita terpaksa dihukum di dalam penjara dan seumpama dengannya, itu kan perkara yang mendatang, bukan perkara asal. Tuduhan ini adalah tuduhan benda baru, benda yang tidak asal. Benda yang asal sifatnya adalah sifat yang yakin. Benda yang tidak asal yang nak ditimpakan kepada kita itu benda yang baru. Benda baru ini mesti ada potensi, mesti ada kekuatan untuk menafikan sifat asal kepada setiap orang. Dan setiap daripada kita tak melakukan jenayah, setiap daripada kita hak-hak kita terpelihara. Bila ada orang tuduh kita dengan satu tuduhan, dan dia dibebankan dengan bebanan untuk menafikan sifat yang asal kepada kita. Kerana asal daripada kita bukan penjenayah. Bila ada orang tuduh kita melakukan jenayah, jenayah itu mesti bersifat yakin supaya menolak benda yang yakin. Faham tak? Yakin ini perkara penting di dalam agama. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Kerana suatu perkara yang yakin tidak boleh ditolak hanya kerana benda syak, benda ragu, benda yang tidak sifat kuat. Kan tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Misalnya begini, kita ada wudu ataupun tidak ada wudu. Kan kita ingat kita sembahyang maghrib ni, kita sembahyang maghrib tadi, saya kena sembahyang isyak. Nak sembahyang isyak lagi kita ingat, aku ada wudu ke tak ada wudu ke? Kan? Aku ada wudu ke tak ada wudu? Yang paling kuat dalam ingatan kita ialah kita sembahyang maghrib tadi. Kan? Sekarang kita ragu kentut ataupun tidak kentut. Nampak kan? Yang kita yakin apa? Yang kita yakin ada wudu. Yang kita ragu kentut kita itu kita ragu. Hadirin sekalian, di dalam hal yang seperti ini kentut tidak diambil hukum. Ya, kentut tadi ini benda yang kita ragu tak terpakai pun untuk kita timbangkan. Maksudnya apa? Maksudnya kita masih ada wudu. Kerana wudu itu kita ingat dengan benda yang yakin, dan kentut itu hanya bersifat ragu. Benda yang ragu tertolak sama sekali, tak perlu pun kita usahati. Kenapa? Kerana ingat kita tu kepada benda yang yakin itu lebih kita kuat. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah, itu cerita kentut dengan wudu. Ini cerita darah orang ni, cerita nyawa orang, cerita anggota tubuh orang. Lagi-lagilah tidak boleh dinafi, tidak boleh hanya disabitkan dengan sesuatu yang bersifat ragu sahaja. Kan?
nak tegaknya keadilan kepada orang yang dituduh. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, dalam agama mana wujud keraguan, hukum hudud ataupun qisas tidak boleh dilaksanakan. Ya, kalau nak cerita ta'zir itu cerita lain. Itu ada ruang untuk ta'zir diambil tindakan melalui ta'zir. Tapi melalui hudud tak boleh. Melalui qisas tidak boleh sama sekali. Kerana hukum Tuhan yang sangat adil itu mesti ditegakkan atas tiang-tiang yang adil. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, yang jadi masalah sekarang, orang membuat tuduhan, dia tidak perlu kepada bukti yang banyak, kan menjadi beban kepada orang yang kena tuduh nak selamatkan diri. Orang yang kena tuduh macam-macam benda dia nak kena fikir untuk selamatkan diri dia. Sebenarnya bebanan tersebut bukan kepada pihak yang kena tuduh. Bebanan tersebut ialah kepada pihak yang membuat tuduhan. Kan? Kalau orang yang kena tuduh sudah berjaya mewujudkan keraguan-keraguan, saya kira dalam undang-undang negara pun dan undang-undang mana pun sekarang memang macam tu. Wujud saja keraguan kepada pihak pendakwa, maka kes tidak diterima. Kan hadirin rahmati Allah sekalian. Itu sebab kerana hak ataupun asal kepada seorang yang dituduh itu mesti terpelihara hak-haknya. Baik hadirin rahmati Allah sekalian. Apabila hakim telah berpuas hati dan tidak timbul sesuatu keraguan bahawa orang yang dituduh mencuri itu telah sabit kesalahannya, maksudnya orang yang kena tuduh tadi dah tak timbul kesalahan, tak timbul lagi keraguan dan sudah sabit kesalahannya dengan, maksudnya dengan ni cara nak sabit kesalahan pencuri itu lagu mana? Dengan adanya salah satu daripada bukti-bukti yang dikehendaki dan yang diperlukan oleh syarak. Perlu kepada bukti-bukti yang dikehendaki dan yang diperlukan oleh syarak. Misalnya apa sekalian? Apa dia bukti dan di dalam kes curi, apa dia bukti dan bukti yang dikehendaki dan diperlukan oleh syarak dalam kes curi apa dia? Dia antaranya ialah iqrar, pengakuan si pencuri itu sendiri. Okey. Kalau orang itu mengaku dia mencuri, sabit kesalahan dia mencuri. Ataupun melalui saksi, 2 orang saksi yang menyaksikan kecurian tersebut berlaku. Ataupun melalui qarinah, petunjuk-petunjuk yang menjadi petunjuk bahawa dia mencuri. Ataupun melalui saksi yang penyaksian dia yang tertolak. Hadirin rahmati Allah sekalian, melalui hal-hal ini sabit kesalahan dan wujud keraguan tidak wujud lagi, maka ketika itu hakim tidak ada pilihan. Dia tak boleh nak buat pilihan lain. Maksudnya bila sabit kes yang macam ni, dia dah tak ada pilihan lain. Dia mesti menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri tersebut. Dia tak boleh terdedah pencuri ni kok ada hal lain dan sebagainya. Bila sabitnya kesalahan, dia mesti dijatuhkan hukuman. Kan dengan syarat-syarat tertentu lah, nak potong tangan itu macam mana dan sebagainya. Hadirin rahmati Allah sekalian, hal ini boleh dirujuk di dalam surah Al-Maidah ayat 38. Begitu juga dalam riwayat Bukhari di dalam kitab di dalam bab hudud 1296, riwayat Muslim di dalam bab hudud 31312 nombor hadisnya. Riwayat Malik di dalam Al-Muwatta juz 2 831 Al-Mughnil Muhtaj dan lain-lain. Itu nama-nama kitab. Baik, kita lihat contoh B. Seseorang yang dituduh membunuh orang lain dengan sengaja dan telah dihadapkan ke mahkamah. Apabila hakim telah berpuas hati dan tidak ada sebarang keraguan yang ditimbulkan di pihak hakim bahawa orang yang dituduh itu telah sabit kesalahannya membunuh orang lain dengan sengaja, sama ada dengan iqrar pengakuan atau dengan adanya 2 saksi lelaki yang adil, hakim hendaklah menjatuhkan hukuman bunuh mati ke atas si pembunuh itu sebagai hukuman qisas, iaitu nyawa dibalas nyawa. Ini dia nak bawa. Tadi contoh hukum hudud, ini contoh hukum qisas. Curi contoh hukum hudud, bunuh contoh hukum qisas. Bila sabit kesalahan,
tidak ada keraguan, cara pembuktian seperti yang dikehendaki oleh syarak, maka ketika itu hakim dia tak boleh buat pilihan lain. Orang yang melakukan kesalahan bunuh, dia mesti dibunuh. Orang yang melakukan kesalahan mencuri, dia mesti mencuri. Hakim tidak ada hak yang lain selain daripada keputusan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dituduh dan didakwa melakukan perzinahan, ini contoh hukum hudud juga, dan telah dihadapkan ke mahkamah, maka dalam kes ini apabila hakim telah berpuas hati dan tidak timbul sesuatu keraguan bahawa orang yang dituduh dan yang didakwa itu telah sabit kesalahannya berzina dengan disaksikan oleh 4 orang saksi lelaki yang adil. Dengan di situ menunjukkan maksud cara pembuktian kes zina lagu mana. Pertama, disaksikan oleh 4 orang lelaki, 4 orang saksi lelaki yang adil. 4 orang saksi lelaki yang adil. Sifatnya itu akan kita bicarakan nanti di dalam tajuknya yang khusus. Atau dengan ikrar, atau dengan pengakuan orang itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ataupun dengan ikrar orang itu sendiri, dia kata dia melakukan zina. Ikrar itu tuan-tuan, di dalam perbincangan fuqaha berbeza pula. Cukupkah sekali ikrar sahaja, ataupun perlu beberapa kali ikrar baru nak kira hukuman tersebut sebagai hukuman, baru kita nak sabitkan dia bersalah. Kerana bersandarkan kepada hadis sahih, satu orang yang bernama Ma'iz datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku berzina. Oleh mengaku kat Nabi berzina. Ni hebat dah sekalian hukum hudud ni. Dalam ni jarang-jarang ataupun tak ada kes orang nak nampak 4 orang, 4 saksi nak tengok zina berlaku depan mata ni. Jarang. Kenapa? Kerana 4 orang tu pula mesti bersifat adil. Orang yang warak, bukan orang passion menyedak. Kaki menyedak tak terpakai lah kan. Dia memang kaki skording, kaki tak pakai fasir kan. Orang ini orang adil, orang surau, orang masjid, Masya Allah, jaga semayang dia, jaga salat dia, jaga puasa dia kan. Hak macam ni 4 orang kena tengok perzinahan tu berlaku. Tak cari ke mana. Melainkan zina itu memang sudah pun tersebar di dalam masyarakat, sudah tidak malu lagi orang. Kan hadirin Ramadan, kalau jadi memang kaki skording, duduk saja pun untuk tonton cerita macam tu, dia hak ni tak boleh dijadikan saksi. Sebab itu dalam hadis, dalam sejarah, kes-kes zina ini mereka sendiri yang mengacung kat Rasul, buat ikrar depan Nabi dan buat ikrar depan hakim. Pasal apa? Pasal risau. Allah berikan kebimbangan itu di dalam hati-hati orang yang bersalah, berikan rasa takut. Mereka sendiri yang datang jumpa Nabi SAW risau, takut dosa ini tidak boleh diselesaikan di akhirat nanti kan. Kalau nak selesai, ada cerita nerakanya yang tak sanggup lagi untuk kita hadapi. Lebih baik selesai di dunia siap-siap, nanti di akhirat tak perlu dibicarakan. Betul hadirin sekalian, mereka jumpa Nabi. Ma'iz contohnya, dia berjumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah buat takdir balik. Rasulullah tak mau kan. Dia main lagi pun Nabi SAW tak suka nak dengar pengakuan itu, sehingga 4 kali dia datang mengaku di hadapan Nabi SAW. Nabi tanya kepada kaum dia, Ma'iz ni gila ke orang tu ya? Ma'iz ni pasal apa ni? Dia gila ke lagu mana? Tak ada kata dia orang yang cerdik, orang yang tak ada masalah waras. Baru Nabi SAW ambil tindakan. Sebahagian mazhab seperti mazhab Hanafi, dia kata ini menunjukkan penyaksian 4 kali. Orang itu mesti bersaksi 4 kali, seperti mana Ma'iz 4 kali ulang naik jumpa Nabi. Kerana 4 kali saksi itu menggantikan 4 orang yang sepatutnya menjadi saksi. Itu dalam mazhab Hanafi. Dia kata kalau tu mengaku 4 kali dulu, baru kita sabit dia hukum salah zina. Kalau tak cukup 4 kali, itu mungkin tak lagi. Ya, itu dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, sekali saja sudah jadilah. Dia mengaku, itu sudah cukup. Sekali pengakuan. Kerana orang yang betul-betul waras, dia takkan mengaku benda yang dia tak buat. Lagi-lagi pula kalau dia tahu hukuman dia berat. Kan sekali dia boleh mengaku, maksudnya
pengakuannya itu boleh diterima untuk dia menanggung apa yang akan dihukum ke atas dia nanti. Jadi hadirin rahmati Allah sekalian, tak apa. Maksudnya kesalahan zina itu disabitkan sama ada melalui penyaksian 4 orang yang adil, ataupun melalui ikrar orang yang melakukan perzinaan, atau didapati qarinah yang menunjukkan berlaku perzinaan tersebut. Apa dia qarinah? Benda-benda yang menunjuk petunjuk kepada berlakunya perzinaan tersebut. Contohnya hadirin sekalian, anak dara tak kahwin lagi, satu kampung semua tahu dia tak kahwin lagi, tiba-tiba mengandung. Dan itu qarinah jelas tu. Dia tak boleh nak berhujah dengan Maryam, mak kepada Nabi Isa AS. Dia kata Maryam tak ada suami pun ada anak, dia tak ada suami pun takkan tidak boleh jadi seperti Maryam. Kan itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah, tak mustahil bagi Allah. Allah boleh buat, tapi Allah takkan buat benda itu kecuali hanya kepada Maryam saja. Kan hadirin rahmati sekalian, apabila satu orang perempuan yang mengandung bahawa dia telah melakukan zina, maka hal yang seperti ini boleh diambil tindakan kepada dia. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baru ni dia sebut di zina ni, baru ni riuh dalam WhatsApp. Banyak orang bersoal kepada saya berkaitan dengan, saya tak tahu siapa yang mencatat, buat rajin orang yang gila WhatsApp ni, dia rajin kadang-kadang mengarang macam-macam. Kan dia nak bayar insya-Allah kalau benda baik dia dapat pahala banyak tu. Kan baru ni isu orang yang mengandung anak luar nikah berkahwin dan perkahwinan itu tidak sah. Kan dalam artikel tidak sah, maka jadi perzinaan sepanjangnya kalau tidak diangkat semula. Dia kahwin dalam keadaan dia mengandung anak zina. Kan dia mengandung anak zina, dia kahwin, sama ada kahwin dengan si orang yang menghamilkan dia ataupun dengan orang lain tak sanggup ke apa, itu cerita lain lah. Maksudnya dalam perkahwinan orang yang mengandung anak zina ini dianggap tidak sah. Hadirin sekalian, dan itu diviralkan. Tuan-tuan mukminin dirahmati Allah sekalian, saya tidak mau kata artikel itu tidak betul, kerana artikel itu ada sumber ataupun ada rujukannya, kerana itu merujuk kepada pandangan mazhab yang lain. Adapun di dalam mazhab kita Syafi'i rahimahullah taala, perkahwinan dianggap sah. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang berzina mengandung anak zina berkahwin dianggap sah. Perkahwinan itu dianggap sah. Cuma dia ada beza. Kalau yang dikahwini dia itu lelaki yang menghamilkan dia, selepas daripada berkahwin dia boleh jima untuk suka dia lah, tak ada masalah. Tapi dalam masjid lah, maksud boleh tu kan, balik rumah dulu lah. Apa yang rahmati Allah sekalian, dia boleh dengan suami dia yang menghamilkan dia dulu dengan cara yang salah, dengan cara zina, akad nikah dia boleh jima, tak ada masalah kan. Tetapi bagi orang yang lain, maksudnya tak sanggup, orang asli tak kenal tak sanggup kan, apa yang rahmati Allah sekalian, dia yang mengahwini anak seorang perempuan yang mengandung anak zina tadi, orang itu dia tidak boleh jima, sehingga kan anak di dalam kandungan lahir keluar habis baru boleh dia berjima dengan istrinya tersebut, supaya tidak bercampur air mani dalam satu rahim ataupun dalam satu faraj. Jadi hadirin yang rahmati Allah sekalian, di dalam mazhab Syafi'i boleh nikah macam tu, boleh nikah kan, tak ada masalah. Tetapi di dalam mazhab yang lain, mazhab Hambali misalnya, dia kata tak boleh kahwin, kerana anak yang orang perempuan yang mengandung anak zina itu dia kira duduk dalam iddah, dia ada iddahnya, Tak apa tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, perbincangannya perbincangan khilaf di kalangan ulama. Dan perbincangan khilaf di kalangan ulama. Di tempat kita orang menggunakan mazhab Syafi'i. Lagi-lagi pula itulah akan dijadikan sumber hukuman nanti. Apa-apa pun bila balik kepada pihak yang akan membuat hukuman di negara kita, dia akan merujuk kepada mazhab Syafi'i dulu. Jadi artikel yang seperti itu kalau kita
jelas macam tu tak apa. Yang masalahnya dia buat umum, anak itu perkahwinan itu tak sah, lama akan duduk dalam hubungan yang haram, berlaku zina dan sebagainya. Itu adalah suatu perkara yang berat untuk dibahaskan, ataupun satu perkara yang berat yang kita membuat hukuman kepada ramai sudah pasangan-pasangan yang bila terlanjur mereka berkahwin. Dan kenapa kita mesti memilih benda-benda yang nak menjadikan mereka duduk dalam benda haram, sedangkan pandangan kita ada ulama lain yang memberi pandangan macam itu, tak ada masalah kan. Memilih sesuatu yang lebih rahmat kepada orang itu kan lebih baik kepada orang tersebut. Jadi hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita balik kepada cerita kita ni. Seorang yang dituduh berzina dan disabitkan hukuman sama ada dengan penyaksian ataupun sama ada dengan iqrar ataupun dengan qarinah, maka hakim hendaklah menjatuhkan hukuman sebanyak 100 kali dan buang negeri selama setahun, atau disebat 100 kali sebat dan rejam. Itu kan perbincangan yang panjang, nanti akan kita bahaskan nanti insyaAllah. Boleh rujuk surah An-Nur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ubadah bin Samit di dalam kitab Al-Hudud dan lain-lain. Hadirin sekalian, kita boleh lihat nanti insyaAllah. Yang kedua, tadi kesamaan hukum hudud dan qisas sama dari sudut mana? Sama dari sudut kalau sabit kesalahan, hakim dah tak ada pilihan, dia mesti jatuhkan hukuman seperti mana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ya, hudud dan qisas bila sabit kesalahan, hukumannya hanya seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum hudud dan qisas, terdapat sedikit perbezaan di antara kedua-dua hukuman tersebut. Hukum hudud dan qisas, pertama dari sudut sama mereka, dua-dua ini adalah hak yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, hakim tidak ada pilihan untuk menggantikan sesuatu yang lain. Tetapi ada sedikit perbezaan. Perbezaannya apa ya? Antaranya hukuman qisas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman itu ke atas penjinayah jika mangsanya atau waris mangsanya itu memaafkan penjinayah tadi. Dalam kes ini hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman diyat ke atas penjinayah itu. Hukuman hudud, hakim wajib menjatuhkan hukuman itu ke atas penjinayah walaupun mereka dimaafkan oleh mangsanya atau waris mangsanya, kerana hukuman hudud itu wajib dikenakan di atas kesalahan yang melibatkan hak Allah atau hak orang lain. Contoh A, contoh B itu menunjukkan perbezaan antara hudud dan qisas. Apa dia perbezaan? Pertama dari sudut kalau si mangsa ataupun waris mangsa memberi kemaafan. Di dalam hukum qisas, maaf oleh pihak yang kena, pihak mangsa itu diambil kira. Dalam tajuk qisas, bunuh, cederakan dan sebagainya, kalau pihak mangsa dia kata tak apalah, kita halal, kita maafkan. Ataupun pihak waris mangsa yang dibunuh kata kita maafkan, maka hakim tidak boleh lagi mengambil hukuman bunuh ke atas orang yang membunuh. Kan bila pihak waris kata kita maafkan, maka hakim akan telah nak bunuh juga, tak boleh. Dia kata tak boleh lah. Kerana apa? Maaf bagi pihak mangsa itu diambil kira di dalam tajuk qisas. Adapun di dalam tajuk hudud, kesalahan-kesalahan hudud, curi, merompak, zina, kan, riddah, murtad dan seumpamanya, ada beberapa hudud. Ini dalam kes hudud, kalaupun diberi maaf oleh pihak mangsa, maaf tidak dilayan. Kan dalam kes curi misalnya, kes curi mangsa kata tak apalah, yang curi pun sepupu-sepupu kita juga kan, jangan dengan kenal tadi misalnya kan. Hadirin rahmat sekalian, maka perbincangan hakim telah pun mendengar perbincangan ini dan telah pun melihat kepada bukti dan fakta kes dan sebagainya, maka hakim dah tak boleh lagi untuk memilih nak hukum dan tak hukum. Dalam kes hudud, bila saja dibincangkan sabit kesalahan, hakim mesti menjatuhkan hukuman potong tangan. Walaupun keluarga mangsa maafkan kepada orang yang mencuri, maaf tersebut tidak dilayan. Kerana hudud adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan dia berkait dengan kepentingan umum. Sedangkan
qisas hak Allah, tetapi dia lebih berkait kepada hak-hak khusus, maksudnya hak-hak manusia-manusia tertentu saja. Jadi dalam kes hudud, maaf tidak dikira hukuman akan disebut seperti mana hukumannya asal. Dia tidak ada cerita maaf di dalam tajuk hudud. Hukuman qisas adalah wajib dikenakan ke atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan hak orang perseorangan, di mana orang-orang yang mempunyai hak itu boleh menuntut dan meminta kepada hakim supaya penjinayah tadi dijatuhkan hukuman qisas atau memaafkannya. Sama hukuman hudud dan qisas yang wajib dilaksanakan dan dijatuhkan hukumannya ke atas penjinayah yang melakukan kesalahan-kesalahan yang didakwa di bawah kes hudud dan qisas dan telah disabitkan kesalahannya di dalam mahkamah dengan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang dikehendaki oleh syarak yang tidak menimbulkan suatu keraguan di pihak hakim. Hakim tidak mempunyai kuasa untuk mengampunkan, meringankan atau menggugurkan hukuman hudud dan qisas kecuali dalam hukum qisas, di mana orang yang mempunyai hak boleh memaafkan penjinayah itu atau menuntut bayaran dia. Dalam qisas dia ada cerita dia ataupun cerita maaf, tetapi dalam hudud tidak ada. Hakim apabila hendak mensabitkan kesalahan-kesalahan dalam hukuman hudud dan qisas ke atas penjinayah, mestilah dengan keterangan-keterangan saksi atau iqrar penjinayah itu sendiri dengan syarat-syarat yang tertakluk di bawah syarat-syarat iqrar. Hakim dia nak sabitkan kesalahan sama ada dengan keterangan saksi, bukti, ataupun daripada pihak orang yang dituduh itu sendiri dia membuat akuan. Akuan itu pula mesti memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya insya-Allah akan kita bincangkan juga nanti. Syarat-syaratnya apa dia tuan-tuan? Dia mestilah aqil, orang yang berakal, orang baligh, dan orang yang ada akal waras. Dia mesti baligh. Kalau orang yang budak-budak tak dipakai iqrar dia. Orang yang majnun gila tidak dipakai iqrar dia. Orang yang mukhtar, orang yang ada pilihan, dia ada pilihan untuk mengaku dan ada pilihan untuk tidak mengaku. Orang yang macam ni iqrar dia baru terpakai. Tapi iqrar orang yang dipaksa, iqrar itu tak terpakai. Ini banyak orang paksa supaya mengaku ni, kan? Paksa mengaku tak terpakai di dalam mensabitkan kesalahan, kan? Pistol duduk di sini, rimbuk sampai lebam dah, tak larat dah, suruh mengaku, kan? Artinya pengakuan yang seperti itu tidak dikira. Dia mesti mukhtar, dia ada pilihan untuk mengaku dan untuk tidak mengaku. Dia tidak boleh mukrah, orang yang dipaksa tidak diterima penyaksian dia, kan? Maksudnya kalau hakim tahu pengakuan yang dia buat itu kerana terpaksa, hakim kena menggugurkan penyaksian kalau dia tak terpakai penyaksiannya. Karena cerita pemain bukti-bukti yang lain. Pengakuan yang seperti itu tak boleh nak diterima. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga jaizul tasarruf. Orang yang membuat pengakuan iqrar ini dia mesti adalah orang yang bebas bertasarruf. Bebas bertasarruf. Tasarruf ini dia bebas untuk menguruskan diri dia sendiri. Dan maksudnya orang yang safih, orang yang tidak cerdik, dan orang yang tidak orang yang tak cerdik dan bodoh, dungu dan sebagainya, kan? Orang yang tak boleh nak fikir. Orang ini dia tak boleh tasarruf diri dia sendiri. Orang yang boleh tasarruf ni dalam fiqh dia ada dua, kan? Dia akan bincang. Apabila bincang orang yang boleh tasarruf, maksudnya lawan dia orang yang tidak boleh tasarruf. Iqrar diterima daripada orang yang boleh tasarruf. Maksudnya iqrar tidak diterima daripada orang yang tidak boleh tasarruf. Sampai orang yang tidak boleh tasarruf, dia dipanggil dalam istilah fiqh mahjur alaih. Orang yang disekat tasarrufnya. Orang yang disekat tasarruf dia ni ada dua pembahagian. Disekat tasarruf ni macam ni. Duit dia ada, tapi dia tak boleh semena-mena dia belanja sendiri. Dia kena ada orang lain yang menjadi wasi ataupun menjadi wali
untuk menguruskan harta dia. Kan dia nak beli ini tak boleh kecuali ada wali yang menguruskan pembelian dia. Kerana pembelian dia dianggap tidak layak, tidak sah, tidak diterima. Okay. Siapa dia mereka ni? Satu, atas maslahat dia, orang yang mahjur tadi ni, macam kanak-kanak, budak-budak kecil, kan tasarruf mereka tak boleh, agama tak bagi. Kerana nak jaga maslahat kepada budak-budak ni. Kan umur 4 tahun, 5 tahun pergi kedai, dia kena tipu dengan tukang kedai kan. Oleh kerana itulah, nak jaga maslahat ni, mereka tak boleh nak uruskan diri sendiri. Mereka tak boleh untuk beli barang mereka sendiri. Misalnya lagi, hampir sekalian, orang yang majnun, orang gila, walaupun duit banyak, tapi jual beli mereka, muamalat mereka tidak diterima. Kan? Ini kerana apa? Kerana nak jaga kepentingan pihak yang disekat tadi. Yang kedua, kerana nak menjaga pihak orang ramai. Kan? Pasal apa dia mahjur alaih? Kerana dia tu misalnya orang muflis. Muflisnya dia hutang belaka, tak mampu bayarkan. Terima kasih. Orang yang macam itu dihukum mahjur alaih. Dia tak boleh menguruskan diri dia sendiri. Bila dihukum sebagai muflis, kan? Ataupun sudah diputuskan dia tidak lagi boleh menguruskan harta dia. Kerana apa? Diambil hukum muflis kepada dia. Kerana kalau dia berurusan lagi dengan harta dia, dia akan menyebabkan ramai lagi orang yang terpaksa susah kerana dia. Kan hutang hak lama dah tak terbayar. Ni nak minta hutang yang baru, nak beli sesuatu yang baru. Kan Allah Taala kerana dia akan memberikan kesan yang tidak baik kepada masyarakat. Maka mahjur alaih. Orang yang macam ni kalau dia mahjur alaih, penyaksian dia tidak diterima di dalam, ataupun iqrar dia tidak diterima di dalam sabitan kes. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak apa ada masalah tuan-tuan, kita ada sebuka lagi. Habibah. Hukum diat boleh dikenakan ke atas penjinayah yang tidak membolehkannya dijatuh hukuman qisas. Kan? Dijatuhkan hukuman qisas. Okey, baik. Sekarang kita selesai hudud dan qisas. Sekarang kita nak tengok kepada diat. Diat ni apa dia? Ganti rugi. Ganti rugi boleh dikenakan kepada penjinayah yang tidak sabit kesalahan ataupun yang tidak boleh dijatuhkan hukuman qisas kepada dia. Hukum asal dia qisas. Kan? Tapi hukuman qisas tak boleh dilakukan kepada dia. Pasal apa? Pasal dapat kemaafan. Kan? Dia dapat kemaafan. Bila dapat kemaafan, hakim macam mana pun dia tak boleh nak jatuhkan qisas kepada pesalah. Kerana keluarga mangsa sudah berikan maaf kepada penjenayah. Maka ketika itu dia boleh diambil. Hakim boleh menentukan dia. Bahkan hakim wajib memberikan hukuman dia kepada penjenayah untuk dibayar kepada keluarga mangsa. Apabila hukuman itu dimaafkan oleh mangsa, penjenayah itu atau wali atau waris mereka oleh mangsa penjenayah itu atau wali kepada mangsa atau waris mereka. Kan bila ada berlaku kemaafan, maka tak boleh lagi dijatuhkan hukuman qisas. Apabila terhalang melaksanakan hukuman qisas kerana sebab-sebab syar'i seperti hilang anggota yang akan diqisas tadi atau anggota tersebut sakit dan sebagainya. Kan? Dia mencederakan, memotong ataupun memutuskan tangan seseorang. Apa yang rahmat Allah sekalian? Kemudian ketika mana nak potong tangan dia, tengok-tengok tangan dia pun memang tak ada Allah. Karena ketika itu tak ada qisas ini, tak boleh nak qisas, mana boleh tukar dengan kaki ataupun tukar dengan tengkok, tak boleh. Ya, maka ketika itu macam ini digugurkan, maka wajib ke atas dia membayar diat. Pembunuhan yang serupa dengan sengaja, pembunuhan yang ada rupa sengaja tapi tidak sengaja. Hadirin mukminin yang dirahmati seperti yang kita bincang itu kibuli misalnya. Kan dia perbuatan itu secara ghalibnya, secara kebiasaannya tidak sampai membunuh, tapi jadi kes bunuh. Misalnya macam kita buat contoh itu cikgu yang menahan ataupun tangkap seorang budak, ikat dia duduk di dalam stor, tengok-tengok mati. Dan perbuatan dia ikat itu sengaja, tapi perbuatan itu secara ghalib kebiasaannya tidak sampai membunuh, tapi jadi kes bunuh. Sengaja itu ada, tapi hasilnya itu tidak seperti yang dirancang. Ini dia dipanggil syibhul amdi. Dalam kes yang seperti ini, dia tidak boleh dihukum bunuh balik. Ataupun melakukan pembunuhan yang salah. Nak
Nak tembak binatang buruan, tengok-tengok kawan dia sendiri. Ini saya tembak ataupun bunuh salah. Melakukan atau menghilangkan anggota lain, anggota orang lain kerana salah, yang ini tidak sengaja. Hal yang seperti ini tidak boleh dikenakan qisas, tetapi mesti dikenakan diyat kepada pesalah. Yang keempat, hukum ta'zir. Hakim mempunyai kuasa penuh secara mutlak menentukan dan memilih mana-mana hukuman yang sesuai dan munasabah dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penjinayah-penjinayah tadi. Baik, dalam hukum ta'zir, hakim dia ada kuasa yang luas, ikut suka dia nak buat lagu mana. Kalau sekarang berpandukan kepada undang-undang yang telah ditulislah dan akan keluar daripada menentukan tersebut. Baik, yang terhormat sekalian, contohnya dalam memilih hukum yang sesuai dan munasabah bagi hukuman ta'zir, hakim hendaklah mengambil kira mengenai keadaan hidup serta latar belakang penjinayah itu dan kesalahan yang dilakukannya serta kesan-kesannya kepada masyarakat. Itu kena ambil perhatian semua. Kan apa yang terhormat sekalian, nak hukum orang yang disabitkan kesalahan begini, kena banyak pertimbangan supaya hukuman tersebut boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada dia. Jadi hakim kan kerja sikit lah. Hukuman ta'zir, jika kesalahan-kesalahan itu melibatkan hak Allah, maka wajib dijalankan dan dijatuhkan hukuman itu ke atas penjinayah-penjinayah tadi. Main ta'zir. Ta'zir pula dibagikan dua. Ada satu ta'zir kerana hak Allah, satu lagi ta'zir hak adami, hak anak Adam. Ta'zir walaupun doa, tapi dia ada isu-isu yang dibincangkan itu sama ada melibatkan hak Allah ataupun hak manusia seorang-seorang. Apa dia hak Allah? Hak-hak yang berkait dengan kepentingan umum, berkait dengan isu-isu besar, seperti mana dibawa contoh dalam kitab-kitab fiqh, hukuman bagi orang yang buka puasa di khalayak ramai. Yang buka puasa ini hak Allah, puasa hak Allah SWT. Orang yang buka puasa dan tunjuk depan orang, ini melanggar hak Allah dan dia berbangga dengan hal yang seperti itu. Maka macam ini punya kes, wajib ambil tindakan kepada dia. Ataupun orang yang menyebarkan benda khurafat dan benda-benda batil di dalam masyarakat, benda-benda tahlul, benda-benda populer kan, itu juga dia berkait dengan hak Allah, maka mesti diambil tindakan. Begitulah juga dengan dakwaan ataupun ajakan-ajakan kepada kerosakan. Sama ada dadah, kan dadah bukan hukum Arab kan, maka boleh nak ambil, kena ambil. Bukan boleh kata, tapi kena ambil kesalahan tersebut. Kan dadah, filem-filem lucu misalnya, kan sebaran-sebaran bersifat cetakan yang bersifat jahat. Ini semua berkait dengan hak Allah dan hak umum, maka hakim wajib mengambil tindakan. Adapun yang berkait dengan hak perseorangan, ta'zir, tapi yang berkait dengan hak adami, hak perseorangan. Macam mana? Kes individu saya, dia tidak melibatkan kepentingan umum, itu dia panggil ta'zir dalam kes hak adami. Dalam kes yang seperti ini, macam mana? Contoh dia orang tak mau bayar hutang, dan itu dia tak terlibat dengan masyarakat secara umum. Dia libatkan A dengan B saja, kan? A hutang dengan B, kan? B minta hutang tak mau bayar, A ni tak mau bayar, duk lari duk kola sebagainya. Hadirin sekalian, ini kes dia tidak melibatkan umum, dia melibatkan individu-individu tertentu saja. Dalam kes ta'zir hak adami, hakim dia bebas. Sama ada nak ambil hukum pun tak apa, dia tak mau buat hukum pun tak apa. Yang penting selesai kes. Yang penting hutang bayar balik. Lepas tu dia nak denda orang yang tak mau bayar hutang tadi dengan denda-denda tertentu, itu ikut dia. Dia nak ambil pun tak apa, dia tak mau ambil pun tak apa. Dia tidak wajib untuk menjalankan hukuman ke atas bersalah di dalam hak yang berkait dengan hak perseorangan tadi. Kena hukum ta'zir, kan? Misalnya apa yang rahmati Allah sekalian, macam kes itulah, kes daripada orang kita sebut tadi ni, kes tak bayar hutang tadi. Hakim yang paling penting dia mesti selesaikan hutang tersebut kan. Kawan tadi mesti bayar hutang. Lepas tu dia nak buat hukuman tambahan, itu terserah kepada hakim, dia tidak wajib.
mengambil tindakan ataupun mengambil denda di dalam kes yang macam itu. Termasuk macam kes di kita tengok sekarang pun dalam kes tuduhan-tuduhan kan, tuduhan-tuduhan. A menuduh B. Selesai dengan macam mana? Bayang balik selesai kan. Apa tu, si orang yang membuat tuduhan tadi nak kena penjara, tak kena penjara, itu tidak wajib kepada hakim untuk memutuskan dia mesti dihukum dengan hukuman yang lain. Yang penting tuntutan peribadi ataupun individu itu selesai begitu saja. Kan hadirin berhormat sekalian, ini perbincangan takzir. Adalah dibolehkan bagi hakim memberi ampunan atau memaafkan atau meringankan hukum ke atas penjenayah jika pada pandangan dan pendapat hakim bahawa tindakannya itu memberi kebaikan ke atas penjenayah tadi atau kepada masyarakat umum. Hukum takzir yang melibatkan hak perseorangan. Ini kita bincang tadi. Maka orang yang mempunyai hak itu adalah berhak membuat keputusan sama ada yang hendak mengampunkan dan memaafkan penjenayah atau menghukum mereka. Hukuman takzir tidak semestinya untuk mensabitkan kesalahan-kesalahan penjenayah itu dengan keterangan-keterangan saksi-saksi atau ikrar. Penjenayah itu sebagaimana mensabitkan kesalahan-kesalahan dalam hukuman hudud dan qisas. Ini hadirin sekalian, dalam mensabitkan kesalahan di dalam hukum takzir, dia tidak terlalu lurus macam qisas dan hudud. Hudud dia sama ada ikrar, penyaksian orang dan qarinah tersebut tadi. Dia sangat strict. Nak letak, nak hudud, nak hukum hudud dan qisas sangat tegas, sangat betul, lurus. Tapi dalam takzir dia terbuka luas. Saksi kan, mungkin CCTV, mungkin perbincangan-perbincangan yang lain itu diambil kira di dalam takzir. Dia tidak terlalu tegas dan lurus seperti mana dalam kes hudud dan qisas. Baik, hadirin rahmati Allah sekalian. Hukuman takzir boleh dijatuhkan dan dikenakan ke atas kanak-kanak kerana hukum tanzir. Beza tu, satu ada takzir, satu tanzir. Tanzir ni apa? Menakut dan menggerunkan. Sekalian, hukum hudud dan qisas, budak-budak tak boleh dijatuhkan hukuman hudud dan qisas. Walaupun budak bunuh budak misalnya, ataupun budak bunuh orang tua, boleh tak nak bunuh balik budak tersebut? Tak boleh. Budak-budak tidak layak untuk dikenakan hukuman hudud dan qisas. Tetapi kalau terlibat dengan kesalahan takzir, budak-budak boleh dikenakan hukuman takzir kepada mereka. Kerana apa? Kerana tanzir menggerunkan itu adalah bertujuan untuk menjadi pengajaran kepada penjenayah itu. Tidak sebagaimana hukum hudud dan qisas, di mana hukum hudud dan qisas itu hanya wajib dikenakan ke atas orang yang sudah balik saja. Jadi budak-budak dalam hukum takzir boleh diambil tindakan. Hukuman takzir boleh menggantikan hukuman hudud jika keterangan tidak dan dikenakan ke atas penjenayah kerana saksi-saksi telah menarik balik keterangan mereka, atau kerana yang tertuduh itu telah menarik balik ikrar mereka, atau kerana keterangan yang ada tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki. Untuk membuktikan kesalahan itu boleh didakwa di bawah kesalahan hudud, maka dalam kes ini yang tertuduh boleh dikenakan hukum takzir kan? Dan hakim hendaklah bertindak untuk menjatuhkan hukuman takzir jika didapati keterangan-keterangan yang cukup untuk menghukum penjenayah itu dengan hukuman takzir. Hadirin sekalian, yang terakhir yang kita bincangkan pada malam ini, takzir boleh juga menggantikan hudud. Dan hudud kita sebut tadi curi dan seumpama dengan dia. Apabila saksi yang asal saksi mencuri kepada kesalahan curi dia, tiba-tiba saksi tarik balik penyaksian, tarik balik penyaksian, ataupun dia ikrar, dia mengaku aku mencuri, tiba-tiba dia tarik balik darah, aku mohon tadi kan, dia menarik balik penyaksiannya. Maka ketika itu apabila sudah tidak sabit lagi dengan kesabitan yang awal, maka ketika itu hakim boleh memindahkan hukuman daripada hukuman hudud menjadi hukuman takzir saja kepada bersalah. Kalau kena syarat dengan takzir, contohnya macam ni tuan-tuan, seperti orang yang dituduh dengan zina, tiba-tiba pembuktian kepada zina itu tidak jelas. Mula tadi ada 4 saksi, tengok-tengok 2 saksi tarik diri daripada mau menjadi saksi. 4 saksi tidak, kami nampak macam pedang masuk dalam sarung dia. Dan tiba-tiba 2 orang menukar penyaksian dia. Tak nampak, tak ada nak tengok. Mereka hak awal tadi yang tengok, kami nak tengok tak ada. Ada nama tu kan? Sudah bertukar penyaksian kan? Sudah bertukar penyaksian. Jadi tak sabitlah kesalahan macam tadi ni. Tetapi hadirin rahmati Allah sekalian,
Maksudnya dalam kes yang macam tu, hudud terhadap berzina tak boleh lagi dilakukan. Kenapa? Kerana sudah bertukar, dah tak sabit dah. Ya? Dan tu nak lepas kan? Tak lepas nak jangan lepas lagi. Tengok boleh dibincangkan dalam takzir ataupun tidak. Ya, sabit bahawa mereka berkhalwat. Duduk dua orang. Apalagi kalau tidak berpakaian dan sebagainya, itu dapat sabit. Tapi zina tak dapat disabitkan. Maka hukumlah takzir kepada dia kerana kesalahan khalwat. Itu kita cerita ni. Hudud boleh ditukar kepada takzir kalau pensabitan hudud ada masalah. Tetapi dengan syarat yang sesuai untuk dikenakan takzir. Macam orang yang mencuri. Kan dia pecah rumah. Saat tangkap dah. Dia pecah rumah mencuri dan sebagainya. Dalam perbicaraan, tiba-tiba pembuktian kes curi itu tak wujud ataupun tidak cukup kuat. Nak lepaskan dia, saat itu tengok tu. Sabit dah dia pecah rumah. Sabit pecah rumah. Cuma barang tu tak tahu dia ambil ada atau tidak. Agar tidak dapat disabitkan kepada dia. Maka tak boleh potong tangan kerana itu tidak sabit. Tapi hak pecah rumah itu sabit. Melakukan kerosakan itu sabit. Dalam kes itu diambil tindakan takzir. Nah begitulah contoh-contoh yang lainnya. Tuan-tuan mukminin yang rahmati Allah sekalian, selesai kita di dalam perbincangan ini dan insya-Allah kita akan masuk kepada bab kedua, perbincangan hudud secara lebih detail insya-Allah. Dan insya-Allah di dalam bab kedua nanti kita akan lihat ada 7 fasal membincangkan zina, qadzaf, minum arak, curi, hirabah yakni merompak, murtad dan burat. Apa dia burat? Penderhaka ataupun pemberontak. Ini 7 kesalahan hudud yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Moga-moga ada manfaat tuan-tuan, yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Moga-moga Allah berikan kemaafan kepada saya dan tuan-tuan insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد